Kan? Okey, baik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, baik. So, kita dah lihat hari itu, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini bermula daripada tahun 1941 hingga 1945. Dan ianya juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Okey, dan kerana apa dia dikatakan Perang Pasifik? Kerana okey. Okey, ya, iaitu kerana apa? Kerana pertempuran ini berlaku di lautan Pasifik, iaitu di negara-negara yang berhampiran dengan lautan Pasifik. Seperti apa? Seperti Jepun, China, kemudian Korea, kemudian juga Manchuria, kemudian juga Vietnam, kemudian juga Tanah Melayu, Filipina, dan juga kita dah tengok iaitu di Indonesia. Dan kita telah belajar tentang kenapa Jepun meluaskan kuasa. Iaitu ada beberapa sebab. Sebab pertama iaitu dasar perluasan kuasa Jepun sendiri, di mana Jepun ada keperluan perindustrian. Iaitu kita tahu Jepun dia nak jadi negara maju. Dia nak jadi kuasa industri. Maka dia perlukan bahan mentah yang banyak. Itu sebab dia. Yang kedua, kita telah lihat tentang pengaruh golongan tentera. Di mana kalau kita lihat, pada baru-baru ni ada yang bertanya apa itu pengaruh golongan tentera. Baik, sebenarnya apabila pentadbiran negara Jepun, Alip tak ada Alip. Kita akan try untuk habiskan nota ni untuk penerangan dulu. Okey Alip? Okey. So, pengaruh golongan tentera kalau kita lihat, iaitu apabila Jepun ada angkatan tentera yang paling moden pada waktu itu. Dan kemudian angkatan tentera ini telah menguasai politik Jepun, di mana Perdana Menteri dia pun adalah General Tentera. So sebab itu apabila nak menangani masalah ekonomi, Jepun kata apa? Kita akan ambil cara ketenteraan, iaitu penaklukan ke atas kawasan-kawasan lain. Itu sebab dia pengaruh golongan tentera. Kemudian Orde Baru Asia, di mana Jepun ingin mewujudkan satu blok ekonomi yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga Jepun, Korea dan sebagainya. Dan ini untuk apa? Membantu Jepun dalam perkembangan ekonomi. Ya, betul ada. Memang ada Zarif. Ya, betul. Jepun ni seolah-olah macam Jerman. Ya. Okey. Zarif tanya dalam bab ni ada belajar pasal bom atom tu? Ya, ada. Ada. Nanti kita akan belajar. Okey. Baik, itu yang pertama kerana dasar perluasan kuasa Jepun. Yang kedua, kerana sekatan ekonomi terhadap Jepun. Di mana apabila Jepun telah menguasai Korea, telah menjajah Jepun menjajah Korea, Manchuria dan juga China. Jadi Jepun telah dihalang, dikenakan sekatan ekonomi oleh negara-negara bersekutu seperti Amerika Syarikat, British, Belanda. Kerana apa? Kerana tiga-tiga negara ini tidak mahu menghantar bahan mentah kepada Jepun lagi. Kerana apa? Kerana Jepun telah menyerang Korea, Manchuria dan juga China. So itu dipanggil sekatan ekonomi. Jadi ini telah menghalang Jepun untuk memperoleh bahan mentah yang diperlukan dalam industri dan operasi peperangan. Sebab itu Jepun meluaskan kuasa. Itu kaedah dia. Dan yang ketiga iaitu rancangan penaklukan wilayah di selatan, di mana sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi, maknanya sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah sekatan ekonomi itu tadi, maka Jepun perlu meluaskan kuasa, menakluk di wilayah di selatan. Kat mana selatan ini? Iaitu di kawasan seperti Vietnam, Tanah Melayu dan juga di Indonesia. So itulah sebab-sebab kenapa Jepun memulakan dasar penaklukan kuasa. Itulah kalau kita kata, kalau orang kata apa, bila kita beri tekanan kepada orang lain itu pasti akan berusaha untuk apa?
untuk keluar daripada tekanan itu dengan pelbagai cara. So Jepun ni sebenarnya dia melakukan serangan kerana apa? Kerana nak keluar daripada tekanan sekatan ekonomi itu. Itulah dia. Dan Jepun sebenarnya memang memang bersekutu dengan Jerman. Dan ini contohnya, iaitu General Tomoyuki Yamashita ni pernah meninjau pesawat pengebom Jerman. Ini tentera-tentera Jerman. Dan ini adalah tentera general Jepun. So memang diorang memang bekerja sama. Sekarang bila tahu pasal sejarah negara diorang tu, perasaannya bercampur-campur. Iaitu apa yang telah cikgu tahu bahawa sebenarnya hampir setiap tahun Jepun akan berbangga dengan kejayaan mereka menakluk. Namun begitu, Jepun juga kerajaan diorang sendiri selalu menghantar surat memohon maaf kepada negara-negara yang pernah dijajah. Kerana apa? Kerana mereka telah melakukan kita kata sebagai penganiayaan, telah melakukan kerosakan. Betul. Maharaja dia siap hantar. Cakap apa? Kami mewakili tentera Jepun dahulu minta maaf, memohon maaf atas serangan dan penderitaan yang telah dilalui oleh rakyat penduduk-penduduk di Asia Tenggara selama kami telah menjajah. Nampak tak? Jepun ni memang dia memang kira kata sebagai dia sangat menjaga maruah diri mereka. Kalau diorang salah, diorang akui dan diorang mohon maaf. Itu memang betul. Memang betul berlaku. Bagus diorang ni. Betul. So itulah kita kata antara kita kata adab-adab yang mana Jepun telah ajar. Kalau salah, mengaku dan juga mohon maaf. Itu Jepun ya. Negara Britain. Britain dosa harap lah kan. Jadi kalau kita lihat bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, apabila ingat permulaan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan juga menyerang Pearl Harbor. Seperti mana kita dah bincangkan hari itu. Kenapa dia serang Pearl Harbor? Untuk melumpuhkan armada laut, maknanya melumpuhkan tentera-tentera laut Amerika Syarikat. Sebab apa? Sebab kalau Jepun menyerang tanah Melayu, maka tentera Amerika pasti akan menghantar kapal-kapal perang untuk menyerang tanah Melayu dan menghalau Jepun. Sebab itu Jepun attack Pearl Harbor dulu. So itu yang kita telah lihat ya. Kita tidak bersedia ke? Harus diingat pada waktu itu kerajaan kita ataupun negara kita di bawah pemerintahan British. Ingat lagi kan bahawa negara kita pada waktu itu di bawah negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Semua ini dipimpin oleh British. Dan British hanya meletakkan Pesuruhjaya tinggi, residen British, kemudian tentera-tentera Gurkha untuk menjaga tanah Melayu. Apabila Jepun serang, mereka semua lari. Tentera-tentera Britain malah pegawai Britain lari dulu, naik kapal balik negara dia. Itu ceritanya. Jadi daripada situ Jepun telah menyerang tanah Melayu dan serangan seterusnya dilakukan ke atas wilayah-wilayah jajahan Amerika, Britain dan Belanda seperti Jepun telah menyerang Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan juga Pulau Waki. Dan serangan inilah telah membawa kepada penglibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik apabila mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Jadi, dengan strategi yang berkesan, Jepun telah berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Hebat sebenarnya Hebat sebenarnya tentera-tentera Jepun ni. Tak. Apa saya tak dapat 100%? Apa yang kamu tak dapat? Apa yang kamu tak dapat ni, Faribah?
Okey. Part tadi tu yang cikgu cerita tentang yang bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey. Ya, sebenarnya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun serang tanah Melayu dan juga menyerang Pearl Harbor. Dan serangan itu dilakukan secara serentak. Kenapa ya? Kerana okey, dia pecah dua. Okey, pasukan tu dipecahkan dua dan satu pasukan menyerang Pearl Harbor, okey, untuk apa? Untuk memusnahkan tentera-tentera laut Amerika Syarikat. Okey, itu satu. Dan yang kedua, satu lagi pasukan menyerang tanah Melayu. Untuk apa? Untuk memulakan penaklukan ke atas tanah Melayu dan juga kawasan Asia Tenggara. Kenapa untuk menyerang tanah Melayu? Supaya untuk memenuhi keperluan bahan mentah. Ingat Jepun menyerang tanah Melayu kerana apa? Kerana nak bahan mentah yang ada di tanah Melayu. Nanti kita akan tengok dia punya sebab-sebab dia. So itulah permulaan bagi Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dan untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Jepun mendarat mula-mula di mana? Iaitu di Kelantan, iaitu di Pantai Sabak. Di Pantai Sabak, tak jauh daripada Kota Baru ya. Pendaratan Jepun di Kelantan pada 8 Disember dan pada hari yang sama juga Jepun telah menyerang Pearl Harbor. Okey. Okey, so maksudnya Perang Dunia Kedua ni di Asia Pasifik bermula tanah Melayu. Ya, betul. Betul, Wan. Dan kenapa US diletupkan negara Jepun untuk menamatkan Perang Dunia Kedua? Itu lambat lagi, Zarif. Itu lambat lagi. Nanti itu lambat lagi. Info cikgu begitu. Maksudnya saya akan cerita macam cikgu. Oh, ya ke? Okey, baik. Cikgu serius soalan. Boleh tak kalau saya tanya pasal letupan tu, cikgu? Letup apa? Alah, bom tu, bom. Okey, bom tu. Kenapa dengan bom tu? Kita tahu yang kapal terbang, satu je kapal terbang bom buat Amerika masa pengebom Okey. yang ada kat situ. Okey. Tak ada kapal terbang lain. Langsung tak ada. Okey. Tapi sekarang dia terbang tu, Ah. semua nampak. So kenapa memang tak ada kapal terbang Jepun yang try hentikan, ataupun adakah diorang alert yang kapal terbang Amerika tu akan bom? Okey. Baik, sebenarnya kalau nak diikutkan sebenarnya serangan yang dilakukan oleh tentera Amerika ke atas Jepun yang menggugurkan bom atom tu sebenarnya adalah satu serangan yang senyap. Di mana serangan tu adalah serangan mengejut. The surprise. Jadi sebab itu Jepun tidak bersedia. Dan pada waktu itu tentera-tentera Jepun sedang berada di mana? Di sekitar negara-negara Asia Tenggara. Jadi tidak banyak lagi yang tinggal di Tokyo ataupun tidak banyak lagi tinggal di kawasan tentera Jepun. Di Jepun sebenarnya. Dan kalau kamu tengok, serangan itu bukan berlaku di Tokyo. Tapi serangan bom atom itu berlaku di Hiroshima dan juga Nagasaki. So, dua kawasan bandar yang mana tidak memiliki kekuatan ketenteraan kat situ. Jadi so mereka tak expect pun bahawa mereka akan diserang sebegitu rupa. Jadi kata apa, itu antara punca kenapa gugurnya bom atom itu dan telah membunuh hampir 100,000 orang. Tapi itu lambat lagi. Sabar. Lambat lagi. Lambat lagi. Kita kena go through dulu bab ni dulu ya. Sabar. Nanti akan sampai lagi pada bab tu. Meninggal dunia. Ya, betul. Baik. Betul, Zarif. Okey. So kita lihat di sini, okey, kita mulakan dengan pendaratan itu dan kita tahu bahawa Jepun telah mendarat di pantai Kuala Pak Ahmad yang terletak di antara pantai Sabak, pantai Badang di Kota Baru. Dan kalau kamu lihat pada 2 suku pagi mereka mendarat di pantai Sabak ataupun pantai di Kota Baru dan 3.25 pagi Jepun juga telah menyerang Pearl Harbor. Dan kita telah tengok bagaimana serangan Pearl Harbor dalam video pada minggu lepas kan, pada kelas yang lalu kita dah tengok bagaimana serangan itu dilakukan. Memang gempak. Memang gempak ya. Gambaran peperangan itu memang sangat-sangat dahsyat. Jadi itu antara perkara yang kita telah lihat tentang itu. Dan cikgu tahu kelas sebelum ini semua ada kan? Korang semua dah tengok kan? Dah tengok dah. Ya, betul. Tak apa. Okey. Dah. Okey. Cikgu, Thailand pun kena dijajah Jepun ke? Tidak.
Thailand sebenarnya dia bekerja sama dengan Jepun. Iaitu dia telah buat deal dengan Jepun bahawa okey, engkau boleh mendarat di Thailand, iaitu di Singgora, okey, di Thailand, dan gunakanlah laluan di Singgora tu untuk menyerang Tanah Melayu. But then please jangan kacau kami. Kalau kau nak apa, kau ambil lah. Untuk serang Tanah Melayu, tak apa, kau nak ambil lah. Ambil lah barang makanan di Singgora, di Thailand tu, nak ambil apa ambil. Okey, tapi kamu nak nyerang Tanah Melayu kan? Silakan. Okey, cuma jangan kacau kami. Jadi oleh sebab itu Jepun pun berterima kasih dengan Thailand. Jepun kata apa? Tak apa. Nanti kalau kita orang dah dah take over Tanah Melayu ni, negeri-negeri utara dan negeri pantai timur seperti Kelantan, Kedah, kami akan serahkan kepada Thailand. Thailand kata okey, set. Nampak tak? Negara jiran kita. Negara jiran kita Okey. Jiran tu macam mana boleh jadi jiran ya? Apabila sanggup membenarkan penjajah untuk menjajah negara jiran dia. Kan? Jadi itulah Thailand. Daripada dulu memang macam tu. Okey. Baik. So kita lihat 3.5. 3.5 iaitu apakah faktor kedatangan Jepun ke negara kita ni, cikgu? Okey, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kita dah tengok sebenarnya yang ini pada kelas yang lalu, iaitu pertama, kerana apa? Kerana eksploitasi sumber bahan mentah. Sebenarnya Jepun ingin membolot atau menguasai kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian. Ekoran pembaharuan Meiji dan juga operasi ketenteraan Jepun. Sebab Tanah Melayu pada waktu itu memang merupakan pengeluar utama, bukan pengeluar nombor 2, pengeluar nombor 3. Pengeluar utama biji timah dan getah di dunia. Selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan boksit. Betul Zarif, sama je. Belanda dulu datang Tanah Melayu sebab apa? Biji timah. Kemudian British datang ke Tanah Melayu untuk apa? Biji timah. Jepun datang ke Tanah Melayu untuk apa? Biji timah. Benda sama. Eksploitasi sumber bahan mentah. Betul. Jadi ada kemungkinan besar kalau selepas ini, kalau mereka nak jajah negara kita, ada kemungkinan besar atas sebab yang sama, iaitu kekayaan bahan mentah. Tapi mungkin ada pelajar yang akan tanya, cikgu, negara kita mana ada biji timah lagi, cikgu? Ada pun sikit. Ya, betul. Tetapi negara kita kaya dengan benda lain, iaitu antara yang kita kaya, iaitu pertama, negara kita masih kaya dengan petroleum. Itu satu. Yang kedua, negara kita masih kaya dengan emas. Kita masih banyak emas. Dan juga kita masih banyak petroleum. Begitu juga kita ada kelapa sawit. Kita adalah antara pengeluar utama minyak kelapa sawit. Nampak tak? Jadi sebab itu kita menjadi tumpuan. Ada juga ke yang nak jajah sekarang ni? Tak ada lah kot. Kan? So kalau kita lihat, pendudukan Jepun terhadap negara ini merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya, iaitu kawasan yang akan menjadi blok ekonomi untuk membantu mengukuhkan ekonomi Jepun. Dan the best part is semasa kedatangan Jepun, orang-orang Tanah Melayu menyambut kedatangan tentera Jepun dengan tangan terbuka. Siap buat ayat lagi ni, siap buat poster. Ya Allah, peliharalah kami oleh tentera Jepun daripada aniaya. Maknanya apa? Ya Tuhan kami, peliharalah tentera Jepun daripada dianiaya. Maknanya terjagalah kami. Kerana apa? Kerana ada tentera Jepun yang menjaga kami. Nampak tak? Sampai tahap macam tu ya, kepercayaan terhadap tentera-tentera Jepun. Tertipu, bigger scam. Yeah. So itu yang pertama, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Yang pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. Silakan Hana. Dan yang kedua, iaitu kepentingan strategik
ketenteraan yang kedua, di mana kita tahu kedudukan strategik negara kita ni sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu terletaknya pangkalan tentera laut British iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut ini penting untuk membuka laluan untuk penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di kawasan Sumatera pula. Jadi penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Maksudnya di sini, kalau korang perasan dua sebab ini daripada zaman dulu lagi tau. Daripada zaman Portugis lagi. Portugis datang ke Tanah Melayu sebab apa? Datang ke Melaka sebab apa? Okey, bahan mentah kita. Okey, perdagangan kita. Kemudian kedudukan kita yang strategik. Terletak di laluan perdagangan antara Timur dan Barat kan. China dan India, betul tak? Kemudian British pula bermula dengan Francis Light. Kenapa nak datang ke Tanah Melayu? Sebab bahan mentah kita kaya. Yang kedua, kedudukan strategik. Kemudian Belanda pun sama, kedudukan strategik. Datang Jepun pun sama juga. Eksploitasi sumber bahan mentah dan kedudukan strategik. Seolah-olah okey, negara kita ni sebenarnya oleh kerana negara kita ni berada di sini is orang kata apa? Sesuatu yang benefit. Okay, yes, is a bless and is a curse. Is a bless and is a curse juga. Macam famous je negara kita time dulu kan. Ya betul. Betul. Jadi center bahan mentah betul. Dan ini selalunya okey. Ini mungkin kita boleh ambil daripada sudut apa tau? Sudut macam kita kata apa? Orang-orang yang kita kata macam orang yang ada rupa lah. Contoh macam kalau katakan kamu okey, mungkin di kalangan kita ni, dalam kelas kita ni, mungkin ada yang ataupun ada yang handsome, ada yang ada rupa, ada yang cantik, ada yang kacak. Perasan tak? Okey, kelebihan yang kita ada tu, sama ada kamu handsome ke, kamu cantik ke, memang mengundang banyak orang untuk datang dekat. Okey, untuk berkawan. Tapi ada juga yang benci. Ada juga yang cemburu. Ada juga yang tak suka. Perasan tak? Betul. Bermakna kelebihan yang kita ada ni kadang-kadang menjadi satu benefit kepada kita dan kadang-kadang memberi satu masalah kepada kita. Kerana orang-orang lain ada je dia punya apa? Pandangan yang buruk, cuba ambil kesempatan. Nampak tak? Betul, memang betul. Jadi kamu semua kena berhati-hati. Okay. So kena berhati-hati. Kepada cikgu tahu ramai dalam kelas ini yang mungkin dalam sekolah mungkin ramai kawan-kawan kamu kata apa? Uish, kau ni cantik lah kan? Kau ni handsome lah kan? Mesti ramai awet kau nak, ramai awet nak kau. Ataupun kalau perempuan pula mesti ramai lelaki-lelaki handsome nak kau semua kan. Tapi kamu perasan tak, dengan adanya benda-benda itu juga akan datang kecemburuan daripada orang-orang lain. Betul tak? Dan kamu akan sentiasa selalu macam cikgu-cikgu sekolah kamu berikan perhatian lebih pada kamu, kawan-kawan kamu beri perhatian lebih pada kamu kan. Padahal kamu tak nak pun, kamu tak minta pun, tapi diorang beri perhatian lebih. Tapi pasti ada kawan-kawan yang jealous, ada kawan-kawan yang tak suka. Okay. So, ini part ni cikgu. Tak. Ini reality. Bukan apa, cikgu pun pernah kena. Cikgu tahu. Okey, dan wife cikgu pun pernah kena. Sebab itu cikgu tahu. Okey. So kami dah biasa dengan benda-benda macam ni. Okey. Memang sebati dalam sifat manusia. Ya, memang begitu. Nak buat macam mana kan? So kita katakan itu sebagai satu ujian lah. Jangan kita lawan itu sebagai satu ujian hidup. Okey, baik. So bukan perasaan, tapi kita nak being alert. Kita kena berhati-hati. Sebenarnya senang tau jadi orang yang tak handsome. Senang lagi jadi orang yang tak ada rupa ataupun tak cantik. Sebab apa? Tak ada orang ambil pot. Tak ada orang ambil peduli. So kita boleh buat apa je yang kita suka. Betul tak? Betul kan? Kalau dia tak handsome ke kan, yang tak cantik, kita boleh buat apa je yang kita suka. So itu
Ada pro and cons dia lah Ada pro and cons. Okey. Baik, so kita teruskan. Okey. So hari ni kita nak sambung tentang macam mana Jepun menyerang negara kita. Baik. So hari itu kita sampai yang sebelum ini, iaitu kita dah sampai ke bahagian yang ini, iaitu faktor kedatangan. Ingat faktor kedatangan Jepun ada dua sahaja, iaitu eksploitasi sumber bahan mentah dan juga kepentingan strategi ketenteraan. So, kita nak masuk hari ini iaitu serangan Jepun terhadap negara kita. Macam mana serangan tu? Okey, jom tengok Serangan Jepun di tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak. Nampak tak strategi Jepun? Iaitu pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Sabak, iaitu pantai Kuala Pak Ahmad ni, pantai Sabak, Kota Baru, dan juga di Thailand, iaitu Singgora dan Patani. Mereka mendarat secara serentak. Bermakna pasukan tentera Jepun ini dia pecahkan 2 atau 3 kumpulan dan mendarat serentak di 3 tempat pada hari yang sama. Dan keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Jom kita tengok. Mula-mula Jepun mendarat di 3 tempat ni, Singgora, Patani dan juga di Kota Baru. So kita tengok daripada Kota Baru dulu. Tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan, kemudian mara ke selatan, maknanya mara ke bawah mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Diorang bergerak naik apa, cikgu? Ada yang naik kereta kebal, ada yang naik basikal, ada yang berjalan kaki. Hebat dia orang ni. Mengikut jalan darat. Begitu juga ada juga tentera Jepun yang mendarat di Thailand itu. Sekumpulan ini memasuki Kedah, iaitu di Jitra, Kedah, dan berpecah kepada 2 pasukan untuk mara ke selatan. Satu pasukan berpecah pergi ke Pulau Pinang, satu lagi pasukan ikut jalan darat pergi ke Alor Setar dan meneruskan sampai ke Ipoh. So diorang turun. Diorang turun ke bawah. Nampak tak? Sampai di Kuantan apabila 8 Disember apabila dapat tahu bahawa Jepun telah mendarat di Kota Baru, British telah mengarahkan 2 kapal dia, iaitu Repulse dan juga Prince of Wales. 2 kapal digerakkan, kapal daripada Singapura dia gerak naik pergi ke Kuantan untuk menyekat kemarahan, nak hantar tentera, tapi tak sempat mendarat. Ditenggelamkan oleh tentera-tentera Jepun di perairan Kuantan. Cikgu, Ya. dulu Jepun jajah kita kan. Cikgu estimate berapa tentera yang datang? Kalau tak silap cikgu, lebih daripada 10,000 tentera. Lebih daripada 10,000 tentera. Baik. Dan ada yang tanya, cikgu, macam mana dia tenggelamkan, cikgu? Baik. Apabila tentera Jepun mendapat khabar bahawa tentera British yang berpangkalan di Singapura ini telah menggerakkan 2 kapal dia untuk bergerak pergi ke Kuantan, tentera Jepun telah menghubungi headquarters Jepun untuk menghantar bantuan. Jadi tentera Jepun telah menghantar kapal-kapal terbang, jet-jet pejuang untuk menggugurkan bom ke atas kapal-kapal tersebut. Maka kapal tersebut tak sempat mendarat, tenggelam di Kuantan. Tenggelam di Kuantan. Tak sempat nak mendarat, tenggelam di Kuantan. Kerana dibom oleh jet-jet pejuang tentera-tentera Jepun. Hebat betul lah diorang ni kan. Jadi inilah yang berlaku. Dan kalau kita lihat, ada yang tanya, Prince of Wales tu siapa, cikgu? James Bond ke? Sebenarnya Prince of Wales tu sebenarnya adalah pada waktu itu ialah Charles lah sebenarnya. Tapi kapal itu kapal nama je, nama kapal je, Repulse dan juga Prince of Wales. Tapi dua-dua kapal ini milik British telah ditenggelamkan di perairan Kuantan. Maka
Dengan tenggelam itu, maka tentera Jepun telah meneruskan penguasaan ke bawah, iaitu ke Slim River, kemudian ke Kuala Lumpur, kemudian ke Muar. Okey, yang daripada Kuantan ini teruskan lagi sampai ke Mersing, okey, dan sampai ke Johor Bahru. Begitu juga ke daripada Muar sampailah ke Johor Bahru. Daripada Johor Bahru mereka terus masuk ke Singapura dan mereka telah akhirnya telah mengalahkan tentera-tentera Regimen Askar Melayu yang terakhir, iaitu kat mana? Iaitu di satu bukit. Iaitu kat mana? Iaitu kat bukit kat mana yang berjaya mengalahkan Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan kan? Korang ada baca Bukit Candu. kan? Ya, Bukit Candu. Bukit Candu lah, itulah last di mana last kubu pertahanan Regimen Askar Melayu ni menentang tentera Jepun. Last kali menentang kan. Kemudian akhirnya tinggallah Lieutenant Adnan seorang dan Lieutenant Adnan telah berjaya dibunuh. Dan digantung digantung kat pokok kan. Jadi itulah pengakhiran bagi tentera terakhir yang cuba mempertahankan tanah Melayu. Okey, Jitra tu sekarang ni apa cikgu? Jitra tu memang Jitra. Jitra tu Kedah. Jitra tu memang daripada sempadan Malaysia Thailand ni, kalau tak silap cikgu, 5 km je. 5 ke 10 km je daripada sempadan Thailand Malaysia. So Jitra tu di Kedah. Okey. Jadi kenapa Jepun jajah tanah Melayu dengan cepat? Kerana apa? Kerana apabila Jepun mendarat di sini, tentera-tentera British yang ada semua lari. Malah pegawai-pegawai British semua lari dan mereka semua menaiki kapal pulang. Maka tidak ada tentera yang tinggal di tanah Melayu. Jadi oleh sebab itu Jepun telah mendarat dan meluaskan kuasa di tanah Melayu dengan cepat. Kemudian yang menentang, orang-orang Melayu pada waktu itu menyambut kedatangan Jepun dengan tangan terbuka pada peringkat awalnya. Kerana apa? Kerana mereka menganggap Jepun ini berjaya menghalau British. Sebab orang Melayu dah lama sangat duduk bawah British, dah jemu. Jadi bilalah kita boleh keluar daripada pemerintahan British ni? Suddenly Jepun datang. Jepun datang, bagus. Berjaya halau British. Tanya Jepun. Tentera Jepun pada peringkat awal tu memang. Jangan risau. Asia untuk orang Asia. Asia untuk orang Asia. Jangan risau. Kami sama-sama sepet. Sama-sama mata kecil, mata sepet. So, Asia untuk Asia. Jangan risau. Nampak tak? So itulah. Astagfirullah. Itulah yang berlaku. So pada peringkat awal, orang Melayu menerima kedatangan Jepun dengan tangan terbuka. Rambut sama hitam. Tak ada lagi orang Jepun rambut blond masa tu. Tak ada orang Jepun rambut blond. Sama-sama hitam. Nampak tak? Jangan risau. Asia untuk orang Asia. Semangat Asia. Orang Melayu pun tahniah, terima kasih banyak Jepun kerana berjaya menghalau British. Nampak tak? So itu dia punya orang kata persemangat tu. Sebab itu orang Melayu pada awalnya dia orang percaya pada Jepun. Dan kemudian selepas itu hujung-hujung terseksa. Bukan hujung, tengah-tengah. Bukan hujung-hujung terseksa, Riwan. Tengah-tengah dah terseksa. Nanti kita tengok. Okey. Serangan tentera Jepun seterusnya ke atas Sarawak dan Sabah. Bermula dengan pendaratan di Miri. Mendarat di Miri ya. Kalau kita lihat di sini, iaitu Jepun mendarat di Miri, dan daripada Miri dia berpecah dua. Satu pasukan pergi ke Kuching, satu lagi pasukan pergi ke Labuan dan terus pergi ke kota Kinabalu ataupun Jesselton. Dan ini untuk melengkapkan kempen serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan juga Sabah. Hebat. Hebat ya. Kalau kita lihat keseluruhan sekejap saja dalam tempoh, bayangkan kalau kita kira balik, pendaratan dia, kita tak dapat tengok yang ini. Kita tengok yang ini
pendaratan Tanah Melayu. Okey, bermula pada 8 Disember dan sampailah ke Sabah pada 19 Januari 1942. 8 Disember sampai 8 Januari 1 bulan. 8 Januari sampai 19 Januari plus minus 11 hari. Maknanya lebih kurang berapa? 1 bulan 11 hari. 1 bulan 11 hari saja settle. Settle semuanya. Okey. Laju dia orang buat kerja, memang laju. Okey. Settle. Itulah yang berlaku. Hebat dia orang ni kan. Sebab apa? Perancangan. Baik. So kita dah tengok 3.5 macam mana mereka menyerang. Ingat okey, serangan pendaratan pertama bermula di Pantai Sabak, Kota Baru, dan satu pasukan lagi okey bertemu di Jitra, dan juga daripada Jitra mereka okey kedua-dua pasukan ini meneruskan serangan sampai ke selatan. Ingat melalui bandar-bandar besar ke selatan tanah air sampailah ke Singapura. Okey, itu. Dan juga kalau di Sabah Sarawak, mereka mendarat di Miri dulu. Daripada Miri mereka berpecah dua ke Kuching dan juga ke Jesselton. Dan seterusnya ke Sandakan. So itu cara serangan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Memang laju. Dan 3.6, kita nak tengok dasar pendudukan Jepun di negara kita. Bila Jepun dah take over, okey, bagaimana Jepun manage negara kita ni? Itu yang kita nak tengok. Time inilah baru kita nampak terbuka pekong di dada. Ternampaklah bahawa Jepun rupanya scam. Jom kita tengok. Okey. 3.6 iaitu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Ingat, setelah menduduki negara kita, Jepunlah yang telah memperkenalkan pemerintahan tentera. Ingat bukan demokrasi, bukan autokrasi, bukan republik yang kita belajar dulu. Demokrasi tak. Jepun take over pemerintahan tentera. Macam konsep komunis ke? Konsep komunis lain. Ini adalah tentera di mana segala pentadbiran akan dikuasai oleh pegawai-pegawai tentera. Pegawai tentera Dan dasar pemerintahan tentera Jepun ini diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Diorang bawa pengaruh diorang. Konsep komunis lain sebenarnya, Faribah. Konsep komunis dia memilik negarakan harta. Konsep dia lebih kurang sama. Tapi dia tak kata itu ideologi komunis. Tapi dia kata ini adalah konsep ketenteraan. Maknanya pemerintahan oleh ketenteraan. Maknanya ada ketegasan. Kalau katakan salah, memang hukuman tentera. Hukuman tentera ni macam mana? Memang seksa. Seksaan, penjara, sebat, pancung dan sebagainya. Okey. Baik. So kat sini cikgu nak tanya, ada tak sesiapa kat sini yang ada kawan sekolah RMC, Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja? Ada tak mana-mana kamu ada kawan-kawan daripada Ada. Okay. Ada Kamu tahu tak, ini pengalaman cikgu kepada cikgu. Okey, cikgu kepada cikgu tu. Cikgu ni nama dia, okey, cikgu cerita sikit lah. Nama dia, cikgu tu ialah Cikgu Kamaru Zafiq. Dia ajar cikgu masa cikgu darjah 6. Dia adalah guru daripada apa tahu? Dia adalah pelajar RMC. Dia kata apa? RMC ni sekolah dia memang ketenteraan. Makan tu ni sudu dengan garpu tak berlaga, tak berbunyi. Makan tertib. Makan satu suap letak. Makan kunyah-kunyah, makan satu suap letak. Kunyah-kunyah, makan satu suap letak. Itu. Kemudian kalau katakan dikenakan hukuman denda, cikgu tu sendiri, Cikgu Kamaru tu, cerita pada cikgu, dia sendiri pun pernah kena denda semasa RMC. Dan denda dia apa tahu? Iaitu kena denda macam tentera. Iaitu kena dimasukkan dalam kolah. Kolah tu tinggi sampai paras leher.
dan dia kena berada dalam tu daripada pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi. Tanpa pakaian, berendam dalam kolah. Dan kolah tu pula terbuka, nampak langit. Kau bayangkan. Jadi itu, yes betul, naked 2 jam. Dan itulah yang diceritakan semasa dia berada di RMC dulu. So dia kata itu memang itu adalah denda-denda daripada sudut ketenteraan. Daripada sudut ketenteraan. Konsep kehidupan cara tentera. Itu di sekolah. Bayangkan kalau katakan betul-betul pemerintahan negara cara tentera. Hukuman dia lagi dah tentulah jenis yang pelik-peliknya, yang kejam-kejamnya. Jadi kamu kena faham kenapa konsep pemerintahan tentera ni lain macam sikit. Memang lain macam sikit. Okay, baik. So, kita tengok. Okay, dasar perlukan Jepun di negara kita. Okay, pemerintahan tentera. So, kita tengok daripada sudut dasar pentadbiran dulu. Okay, dasar pentadbiran, kalau kita lihat, okay, tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Dan pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera. Wow, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun yang ke-25 berpusat di Singapura. Fariba. Tak. Sebenarnya, selepas mereka menyerang Tanah Melayu, Belanda pun cabut. Perasan tak kalau kita lihat di sini? Kita lihat balik. Selepas serangan-serangan di sini, di Tanah Melayu, mereka juga telah menyerang, iaitu di kawasan 13 kat sini, Laut Jawa 14 di sini. Habis semua ni, kawasan-kawasan ini diserang, termasuk Sumatera. Jadi tentera Belanda apa jadi? Lari. Ingat Sumatera, Pulau Jawa semua pada waktu itu diperintah oleh Belanda. Belanda pun lari. Orang barat tak ada telur. Ya, betul, lari. Jadi siapa kata penjajah ni datang untuk membela negara kita? Tak. Bila kena pada dia sendiri, dia pun cabut lagi. Jadi sebab itu Sumatera telah dijajah oleh Jepun. Jadi Jepun telah menggabungkan Tanah Melayu dengan juga lari sebab takut. Takut sebab serangan tentera Jepun ni. Ramai yang bertanya, cikgu, serangan tentera Jepun dulu hebat ke? Baik. Korang ingat lagi tak bahawa kalau katakan serangan Jerman ke atas negara-negara barat, negara Eropah, serangan Jerman macam mana? Dia gunakan serangan Blitzkrieg, betul? Serangan Blitzkrieg tu iaitu serangan mengejut. Macam mana mengejut, cikgu? Dia datang dengan kapal terbang dulu. Dia gugurkan bom-bom dulu kat kawasan bandar, banyak kawasan musnah. Kemudian datang pula kereta kebal Jerman, dan datang pula tentera-tentera bermotor dan tentera-tentera pejalan kaki Jerman. Maknanya itu serangan secara mengejut. Dia orang tak sempat nak mengemas, tak sempat nak nak bersedia, tiba-tiba datang lagi tentera Jerman. Begitu jugalah Jepun. Jepun pun sama. Bila serangan dengan kapal, datang pula lepas kapal terbang tu, datang pula kereta-kereta kebal yang kecil-kecil. Datang pula tentera-tentera Jepun yang naik basikal. Maknanya tak sempat dia orang nak prepare apa-apa. Serangan telah berterusan. Tak sempat bersedia. Hampir kita kata lebih kurang Blitzkrieg jugalah. Cuma Blitzkrieg tu terms yang diguna pakai di Jerman. Jepun tak adalah Blitzkrieg. Mungkin Jepun Banzai. Banzai. Kamikaze contohlah kan. Dia ada terms dia lah tu kot kan. Jadi itulah kita kata sebagai serangan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Jadi sebab itu jangan kata British, dengan Belanda pun cabut. Jadi bila Belanda pun lari, British pun lari,
okey, Jepun mudah untuk menguasai tanah Melayu dan juga Sumatera. Bila dah dapat, maka tanah Melayu dengan Sumatera itu digabungkan di bawah satu pentadbiran. Pentadbiran tentera Jepun yang ke-25. Dan pada April 1944, tanah Melayu dan Sumatera akhirnya ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Jadi pada waktu ini baru Jepun sedar. Bila dia nak gabungkan, macam tak kena je. Apa salah aku nak manage tanah Melayu dengan Sumatera, aku nak gabungkan sama-sama, macam tak jadi. Oh, rupanya sebelum perang dulu, tanah Melayu ni di bawah British. British, okey, pemerintahan dia secara apa? Sistem residen, sistem penasihat. Okey, ada residen general dan semuanya, okey, masih lagi ada sultan-sultan dan raja-raja. Tapi kalau kat Sumatera, sebelum pemerintahan Jepun, sebelum kedatangan Jepun, Belanda mentadbir Sumatera dengan cara gubernur. Dia letakkan gubernur wilayah, gubernur kawasan Medan, gubernur kawasan Sumatera, gubernur kawasan Pulau Jawa. Jadi pemerintahan tu berbeza. Jadi oleh sebab tak boleh nak combine, asingkan balik. Asingkan balik okey. Dan kita lihat Sumatera kemudian di bawah pentadbiran tentera Jepun yang ke-25 di Bukit Tinggi Sumatera. Manakala tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Nampak tak? Tanah Melayu, seluruh tanah Melayu ditadbir dari Taiping. Jadi Taiping tu seolah-olah ibu negara pada waktu pemerintahan Jepun. Taiping punya jauh tu, Taiping Perak tu. Baik. Kemudian Singapura. Singapura dikenali dengan nama Shonanto. Ini nama Jepun. Dia tukar nama. Okey, Singapura tak nak pakai nama Singapura, guna nama Shonanto. Iaitu maksudnya apa? Pulau Cahaya Selatan. Shonanto. Ingat Singapura dikenali sebagai Shonanto dan diasingkan pentadbirannya daripada tanah Melayu, dan tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Iaitu Melayu Baru, Malai Baru. Jadi negeri Melayu. Ini nampak ni. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, semua dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Nampak tak? Nampak tak? Kan cikgu cakap awal-awal kan, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu diberi kepada Thailand. Kenapa? Kerana Thailand telah membenarkan tentera Jepun melalui kawasan dia untuk menyerang tanah Melayu. Ini perjanjian antara Thailand dengan Jepun. Kuang Ajak punya jiran. Ini Kuang Ajak punya jiran. Nampak tak? Kuang Ajak punya jiran. Macam tiba-tiba apa? Ada pencuri nak masuk rumah. Pencuri masuk rumah. Pencuri masuk rumah kita Kemudian kita, pencuri, kau jangan masuk rumah aku. Kau jangan masuk. Kau jangan masuk rumah aku ya. Jangan kacau aku ya. Jangan kacau aku. Tapi kalau kau nak merompak juga, kau merompak jiran sebelah. Jiran sebelah. Ni laluan dia. Kau boleh naik atas loteng ni. Kau ikut, boleh masuk jiran sebelah. Kan? Kau nak makan apa, kau makanlah dulu, tak apa. Tapi jangan kacau kita orang. Ini laluan rumah jiran sebelah jangan serang kami serang sebelah Ni kalau dapat jiran macam ni, lempang je. Lempang. Okey, bengap punya jiran. Itu bengap punya jiran. Okey. Betul. Ya, betul. Itulah jiran kita Thailand dulu ya. Nampak? So, cikgu kenapa dia panggil tanah Melayu bukan Malaysia? Okey, Faribah, masa ni Malaysia tak wujud lagi. Malaysia wujud pada tahun 1963. Lambat lagi. Masa ini semuanya dipanggil tanah Melayu. Okey. So, inilah yang faham ke bahasa Jepun tu? Alah, dia orang faham lah tu. Adalah translator dia tu. Kan? Jadi inilah yang berlaku. Okey. Nampak tak? Tanah Melayu menjadi Malai Baru.
Singapura menjadi Shonanto. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu bagi pada Thailand. Kerana apa? Kerana atas penghargaan kepada Thailand membenarkan Jepun menggunakan Thailand untuk menyerang tanah Melayu. Dish, bagi sikit ke siku pada jiran kita tu. Dish. Kan? Ya, betul. So, Sarawak, Sabah dan Brunei. Okey, Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran dikenali sebagai Kita Borneo. Kita Borneo. Tak kena langsung. Okey. Kita Borneo dan diketuai oleh Gubernur Jeneral serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-37 yang berpusat di Kuching. So inilah dia. Okey. Dasar pentadbiran tentera Jepun. Baik. Ini pembentukan pentadbiran tentera Jepun. Baik. Tentera Jepun sebenarnya dia tak garang tau. Sebenarnya dia tak berapa garang. Cuma dia melaksanakan hukuman tentera. Tapi orang-orang Melayu ni paling benci dengan siapa tahu? Paling tak suka dengan ini dia. Kempetai. Kempetai. Apa itu Kempetai? Kempetai ni ialah pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Pasukan ini bertindak ganas dan kejam, menyeksa dan membunuh sesiapa yang disyaki sebagai anti pentadbiran tentera Jepun. Inilah dia Kempetai yang sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Melayu kita. Kerana apa? Kempetai tu bukan orang Jepun. Kempetai tu orang-orang Melayu juga. Tapi orang Melayu yang menjadi tali barut kepada tentera-tentera Jepun. Jadi kalau dia ada nampak dia ada nampak orang Melayu tu yang cuba menentang tentera Jepun kan. Dia bagi tahu, ada. Ada. Dia akan tangkap orang tu. Kau ni cuba nak melawan tentera Jepun ni, aku tangkap kau. Kan? Bila tangkap kan, dia bagi tahu, Jepun, ini orang cuba melawan Nippon. Apa? Kasih pancung kapara. Memang ada. Kemudian tentera Jepun malah bagi kuasa. Bagus. Siapa-siapa yang melawan sama Nippon, kasih hantam sama dia. Dia orang hentam dulu. Dapat pangkat. Pengkhianat bangsa tak guna. Memang ada zaman tu. Ya betul. Ya Allah kan. Memang sakit hati betul. Jadi itulah antara yang paling ditakuti. Iaitu berkaitan dengan Kempetai. Ada ke cikgu? Memang zaman tu memang ada. Memang ada. So kita harapkan supaya benda tu tidak berlaku. Dan juga sebenarnya memang kalau Kempetai itu memang dia akan memburu orang-orang Melayu, orang-orang tempatan yang cuba menentang menentang tentera-tentera Jepun pada waktu itu. So itu yang kita rasa macam tak patutlah, tapi memang itulah yang berlaku ya. Itulah yang berlaku. Kejap. So kita lihat di sini. Baik. Ada video tak Jepun menentang orang Melayu? Ada. Tak guna backstabber. Ya betul. Saya nak tanya. Cikgu. Sekejap, ada nak tanya. Cikgu, saya nak tanya, pasukan tentera Jepun ke-25, 29, 37 tu macam mana? Sebenarnya tentera Jepun ni banyak pasukan. Kadang-kadang dia pecahkan kepada battalion, ataupun kadang-kadang ada regiment, kadang-kadang ada squadron. Dia ada nama-nama kumpulan dia. Kadang-kadang satu pasukan itu ada lebih kurang 50 orang, ataupun 70 orang. So dia akan pecahkan kepada pasukan pertama, pasukan tentera pertama, kedua, ketiga, sampailah berapa ramai. Kalau banyak, kalau katakan tentera 10,000 ataupun 20,000 orang, so dia akan pecahkan kepada 100 orang satu pasukan. Jadi pasukan pertama, pasukan kedua, sampai pasukan ke-25, pasukan ke-37, pasukan ke-39,
Itu yang dimaksudkan dengan pasukan-pasukan tentera yang memang orang kata apa, maksudnya tentera-tentera Jepun memang banyak. Memang banyak ya. Jadi itu yang kita lihat tentang tentera Jepun ni lah. Okey, baik. So, cikgu akan bawakan tu, waktu Jepun menjajah kita ni ada samurai ke? Samurai ada, tapi samurai dekat Jepun. Dia samurai tak ada kat tanah Melayu. Tak ada. Okey, cikgu bawa kamu kepada satu filem untuk kita tengok gambaran bagaimana tindakan Kempeitai ni. Nak tak? Kita tengok macam mana tindakan Kempeitai, okey, menangkap orang-orang tempatan. Nak tengok? Jom kita tengok. Okey. So, since ada filmnya, jom kita tengok. Boleh okey, jom kita tengok. Berita tak baik, nak. Kenapa, Pak? Orang putih tak akan balik ke bahaya lagi. Jepun telah berkuasa seperti Asia. Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam logam. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Kau masuk. Belum mata semua. Selamat pagi, Cik Wang. Selamat pagi. Mari sini. Pakcik kenal budak tu? Dia baru lepas kena tangkap sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Pakcik ada simpan radio kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang ya. Oh, korang semua degil ya? Kenapa kau tak tengok matahari? Hah? Kau keras kepala ya? Oh, degil ya? Degil ya? Tak tahu lah. Keras kepala semua ya? Keras kepala semua ya? Keras kepala semua ya? Bawa dia pergi logam. Tapi tangkap dia punya anak ini. Bawa! Okey. So, itu gambaran. Okey, kalau yang kamu tengok, okey, yang lelaki Melayu tu, itulah dia Kempeitai, iaitu tali baru Jepun, di mana dia akan tangkap orang-orang Melayu sendiri. Dia tangkap orang-orang kita sendiri yang ada simpan radio, yang mendengar radio tentang apa, berita-berita tentang okey, British nak datang ke apa semua ke kan. So, siapa yang simpan radio pada waktu itu memang kena tangkap. Dikatakan akan cuba untuk menentang Jepun. Dan kenapa dia jadi Kempeitai? Sebab orang-orang yang jadi orang Melayu jadi Kempeitai tu, dia akan dapat pangkat. Dapat pangkat daripada tentera Jepun. Dapat kuasa. Bagus. Contoh macam tadi iaitu buang. Okey, dia kata apa? Buang, bagus. Okey, you jalankan kerja, kasih selamat sama Jepun, sama Nippon. You kasih angkat. Okey, you boleh bawa you punya orang untuk tangkap siapa-siapa lagi. Maknanya dia dapat pangkat, dapat kuasa, dapat pengaruh. Jadi dia boleh, nampak tak? Kan, betul. Ya, betul Amjad, kena tangkap juga. Ya, sebab apa? Dia orang ni jenis lebih sudu daripada kuah lah kan. Kalau tentera Jepun tak ada pun sampai bunuh anak isteri kan. Tapi yang dia ni lebih. Kan, nak tunjukkan konon-konon something, nak konon-konon power. Tapi itulah Kempeitai semua nak power. Jadi itu tadi contoh di mana Kempeitai iaitu kita kata polis rahsia Jepun. Kempeitai ni ialah polis rahsia Jepun yang mana akan menangkap orang-orang yang cuba menentang tentera Jepun atau menentang pentadbiran Jepun. Kempeitai. Dan kalau ada yang tanya, cikgu, itu daripada filem mana? Itu daripada filem Sarjan Hasan. Filem Sarjan Hasan, lakonan P. Ramlee. Dan pada akhirnya
Okey, P. Ramlee berjaya lah okey, menghapuskan si buang tadi tu, Kapitai dan sebagainya. Okey. Dan itu yang kita lihat tentang filem tersebut lah. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan apa yang kita telah lihat, iaitu berkaitan dengan Kapitai. Itu maksud cikgu ya, iaitu cikgu tunjukkan tentang Kapitai. So hopefully selepas ini janganlah kita ada tali barut seperti itulah ya. Jangan. Kita harus mempertahankan negara kita sama-sama. Ya. Baik. So itu dasar pentadbiran tentera-tentera Jepun. Dan kemudian dasar terhadap raja-raja Melayu. Okey. Baik, untuk raja-raja Melayu ni kalau kita lihat pentadbiran tentera Jepun pada waktu ini dia mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu, serta malah diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Dan kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. So pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Means that tentera Jepun masih lagi iktiraf Raja-Raja Melayu. Dan diberikan bayaran pencen, diiktiraf sebagai sultan, ketua bagi orang-orang Melayu. So Jepun ni masih lagi kita kata menghormatilah Dan ini kerana apa Kerana kalau kita lihat Jepun sendiri sebenarnya pemerintahan dia pemerintahan bermaharaja sampai sekarang. Sebab itu mereka tahu kepentingan maharaja dan penghormatan terhadap maharaja. So sebab itu Jepun bila di tanah Melayu mereka masih lagi menghormati raja-raja dan sultan-sultan ini. So itu gaya pentadbiran Jepun di tanah Melayu. Dan dasar Cikgu, Sultan tak tolong ke rakyat yang disiksa oleh tentera Jepun? Secara umumnya bila dah nama pentadbiran tentera Jepun, raja-raja Melayu ni hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat. Tentang pentadbiran, tentang salah laku, jenayah atau sebagainya atau pentadbiran, raja-raja Melayu tidak lagi mampu untuk menentang Jepun. Sebab Jepun take over administration. Dia orang tak ada kuasa. So raja tengok je lah nak buat macam mana. Dan raja pun sebenarnya kalau kita katakan keganasan yang dilakukan oleh Jepun itu pastinya bukan di hadapan sultan-sultan. Sultan pun tak tahu sebenarnya. Tak ada ke rakyat macam rakyat tong janggut tu kan? Tak ada ke yang bangkit dan menentang Jepun tu? Ada banyak rakyat sebenarnya yang menentang tentera Jepun sepanjang pentadbiran tentera Jepun. Lieutenant Adna tu awal-awal. Tapi yang selepas itu ada seperti salah seorangnya macam dalam filem tadi iaitu Sarjan Hassan. Sarjan Hassan ni filem P. Ramlee tu sebenarnya adalah berdasarkan filem yang sebenarnya, iaitu memang ada seorang lelaki bernama Sarjan Hassan, memang ada. Dan mereka dan Sarjan Hassan ini berserta pasukannya telah menentang tentera Jepun sepanjang pentadbiran tentera Jepun itu. Dan mereka melakukan serangan secara gerila, perang gerila, iaitu perang secara sembunyi-sembunyi, serangan secara ambush terhadap tentera Jepun. So mereka melakukan serangan kira macam serangan sembunyi-sembunyi lah. Jadi penentangan tetap ada. Tapi untuk penentangan secara bersemuka, untuk menunjukkan diri itu, mereka masih lagi tak mampu. Sebab tentera Jepun ni ada kekuatan senjata dan tentera. So itulah yang berlaku kepada negara kita. Main nyorok-nyorok, betul kan? Main hide and seek, betul. Jadi kita telah lihat diorang main hide and seek lah. Itu sebenarnya. Baik. Dan selain daripada kita telah lihat dasar pentadbiran, dasar terhadap raja-raja Melayu dan dasar terhadap kepimpinan tempatan, di mana kalau kita lihat pentadbiran tentera Jepun ni memberi peluang kenaikan pangkat
kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman kejawatan yang lebih tinggi. So kenapa kalau ada orang tempatan yang belajar tinggi, yang berpengalaman, akan diambil untuk menjadi pemimpin. Dan langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan para penduduk. Dan pentadbiran tentera Jepun menubuhkan satu institusi iaitu Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau dikenali sebagai Koa Korenjo. Koa Korenjo untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. So inilah dia gambaran sekolah pelatih Koa Korenjo ni kalau kamu tengok di sebelah tu, itulah dia gambaran pelatih-pelatih tu. Yang mana lulusan institusi latihan ini diberikan jawatan dalam pentadbiran kerajaan, dan Koa Korenjo itu ditubuhkan di Singapura, di Melaka dan juga di Pulau Pinang, iaitu di negeri-negeri selat. Maknanya diorang ini memberikan peluang kepada orang-orang tempatan untuk menjadi pemimpin dalam pentadbiran tentera Jepun. So ini bagus sebenarnya. Dan Jepun pun sebenarnya nak ambil orang tempatan untuk apa? Untuk mengisi kekosongan. Kerana apa? Tak ramai tentera Jepun yang boleh menjadi pemimpin. So terpaksa ambil orang-orang tempatan juga. So sekolah untuk Kempitai tak ada. Kempitai ni memang diambil macam tu je. Kempitai ni memang diambil macam tu je dan jalankanlah. Ini masalah Kempitai ni Kempitai ni kan, geram je dibuatnya kan. Tapi memang kalau ikutkan Kempitai inilah yang dikatakan sebagai tali barut yang telah menunjukkan imej yang buruk, iaitu imej buruk Jepun kepada rakyat tempatan, di mana Kempitai ni kadang-kadang berlebih-lebih daripada rakyat tempatan. Daripada tentera Jepun sendiri. Jadi itu antara sebab kenapa tentera-tentera Kempitai ini sangat dibenci lah. Dan kalau kita mungkin boleh lihat ada satu babak berkaitan dengan tentera Jepun. Kau nak tengok tak penghabisan filem tu tadi? Kau nak tengok tak penghabisan filem tadi tu? Nak tengok tak penghabisan filem tadi tu? Nak baik. So kita tengok penghabisan filem tu. Since kita pun tinggal 15 minit, tak apalah. Kita stop recording.